As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سماعون للكذب أكالون للسحت، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا، وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita dapat bertemu sekali lagi untuk kita membincangkan lebih lanjut lagi berkenaan dengan ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah pada ayat hari ini 42 dan juga 43 biiznillah taala insya-Allah. Minggu lalu kita telah pun mengambil ayat 41 dan kita telah pun disebutkan di dalam ayat itu berkenaan dengan dua golongan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita supaya kita berhati-hati dan kita berjaga-jaga, khususnya di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kumpulan ini sangat banyak melakukan kerosakan, menjadikan apa kita sebutkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam itu terhambat dengan keadaan atau kehadiran kedua-dua kumpulan tersebut. Iaitu tidak lain tidak bukan adalah kumpulan pertama orang-orang munafikin, orang-orang munafik, dan yang kedua adalah kumpulan orang-orang Yahudi. Baik. Jadi hari ini kita terus baca pada ayat ke-42 ataupun minggu lepas kita telah sebutkan bagaimana mereka ini Allah SWT nyatakan bahawa mereka tidak suka atau mereka ini gemar untuk mengambil sesuatu yang bukan datang daripada kitab mereka, kegemaran mereka. Maksudnya apa yang ada dalam kitab mereka akan mereka gantikan dengan yang lain daripada satu sudut, bahkan daripada satu sudut yang lain mereka cuba mencari alasan-alasan yang lain, cuba untuk mencari jawapan daripada sudut-sudut yang lain. Nah, ini yang kita sebutkan pada hari ini 42 dan 43 dalam surah Al-Maidah. Kata Allah pertama sekali Allah sebutkan sama'una lil kadhib. Allah SWT sebutkan bahawa mereka ini gemar untuk mendengarkan al-kadhib, iaitu kisah-kisah bohong, cerita bohong, pendustaan dan seumpamanya. Dalam Islam kita dapat memahami bahawasanya bukan hanya yang dilarang dalam Islam itu adalah untuk bercakap bohong, sebab Nabi SAW juga mengingatkan kita berkenaan dengan kata cakap-cakap bohong ini ada dalam banyak hadis. Bahkan dalam satu hadis Nabi sebutkan supaya kita menjaga ucapan kita daripada kita bukan hanya bercakap bohong tapi bercakap sesuatu yang tidak mendatangkan kebaikan. Kata Rasulullah SAW, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut."
Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata dengan perkataan yang khair, perkataan yang baik. Auliyasmut, kalau tidak mampu untuk mengatakan perkataan yang baik, maka dia diam daripada melakukan perkara tersebut. Apatah lagi untuk kita menyebutkan perkara-perkara dusta ataupun perkara-perkara yang dilihat sebagai satu pembohongan. Baik. Mereka ini, kata Allah Subhanahu Wa Taala, bukan menyebutkan perkara yang bohong, bukan mengatakan perkara dusta, tetapi mereka sama'una lil kadhib, mereka gemar untuk mendengar perkara-perkara dusta. Ini satu peringatan yang besar daripada Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, bukan hanya melarang daripada bercakap bohong tadi kita sebutkan, juga larangan untuk mendengar perkara-perkara yang bohong, mendengar perkara-perkara yang salah. Nah, mendengar perkara-perkara yang salah ini menjadi tanggungjawab kita untuk kita pastikan. Kita tak bolehlah kata orang tu bohong jadi saya dengar. Tidak, semua orang memainkan peranan dan tanggungjawab. Kita yang menyampaikan tidak boleh sampaikan sesuatu yang berbentuk dusta, sama ada di luar agama, apatah lagi di dalam agama. Bila kita sampaikan sesuatu maklumat khususnya dalam agama, pastikan maklumat itu maklumat yang benar, bukan satu pembohongan, bukan satu dusta. Baik, sama'una lil kadhib, Allah SWT sebut mereka dengar perkataan dusta. Orang yang mendengar pula on the other hand, kita sebutkan, kita kata, saya tak tahu benda tu salah, saya dengar dia sebut, saya percaya je lah. Jadi itu tanggungjawab kita, untuk kita memastikan perkara tersebut diselidiki dahulu. Allah SWT sebut dalam Al-Quran, Allah kata, kalau datang satu berita daripada orang-orang yang fasik, orang kita tak kenal, orang yang kita tak tahu sumbernya macam mana dan seumpamanya, maka apa yang Allah perintahkan tabayyun, maka hendaklah kita pastikan dahulu berita tersebut betul ataupun tak betul. Jadi tanggungjawab kita untuk kita pastikan. Macam mana kita nak pastikan? Kita bercakap dari sudut agama, macam mana kita nak pastikan berita tersebut benar, bukan satu yang bohong? Kena kajilah, kita kena belajar, kita kena penuhkan dada kita dengan ilmu pengetahuan. Kita sering banyak bertanya. Kalau kita tak tahu, kita tanya pada orang. Saya sendiri ada beberapa masa, ada beberapa keadaan, takkanlah semua benda dalam dunia ni kita tahu. Ada masalah-masalah tertentu di dalam agama, misalnya ada saat-saatnya yang kita mungkin kurang pasti dengan sesuatu jawapan yang kita nak berikan. Misalnya kita tanya pada orang yang lebih pakar, untuk mereka membantu kita, untuk mereka ni guide kita supaya apa yang bakal kita sebutkan adalah perkara yang jelas benar. Jadi ini penting untuk setiap orang. Bila nak sampaikan sesuatu, mereka sampaikan kebenaran. Bila mereka mendengar sesuatu, mereka pastikan yang mereka dengar itu adalah kebenaran. Kata Allah SWT, sama'una lil kadhib. Itu pertama, nombor satu. Kedua, akanuna lis-suht. As-suht itu maksudnya al-haram, maksudnya perkara-perkara yang haram, perkara yang salah, yang tak boleh pakai. Mereka yang kedua gemar untuk makan perkara-perkara yang haram. Makan perkara haram ini cuma as-suht, dalam kalangan mufassir menyebutkan, bukan haram ataupun bukan perkara haram yang berbentuk umum, tidak, tetapi dia lebih kepada haram daripada sudut mata wang ringgit. Maksud daripada harta haramnya. Daripada satu sudut kita lihat, maknanya orang-orang yang akaluna lis-suhti ini, mereka gemar untuk mengambil dan memakan perkara-perkara yang tak boleh dibuat atau yang tak boleh diambil. Makan riba ke, makan harta anak yatim ke, kita tak cek daripada mana datang sumber-sumber makanan-makanan yang kita ambil tadi. Jadi akaluna lis-suhti, yang kedua, mereka ini mengambil makanan-makanan yang haram. Sama juga di dalam kita, kalau kita translatekan ataupun kita terjemahkan ayat ni dalam kehidupan seharian kita, saya kira samalah. Penting untuk kita untuk sentiasa memastikan di dalam diri kita ini, pastikan ketika kita absorb ataupun ketika kita consume ketika kita consume sesuatu maklumat dalam agama, kita jaga-jaga dahulu kan maklumat tersebut adalah perkara yang tidak bohong, kerana ditakuti apa yang kita ambil tadi adalah perkara yang haram yang dilakukan dalam agama, yang tak boleh dilakukan. Berhati-hati pada perkara tersebut. Baik, kemudian disambung Allah kata, fa in ja'uka fahkum bainahum, jikalau mereka itu orang Yahudi datang kepada kamu. Ini cerita pasal orang Yahudi. Jikalau orang-orang Yahudi itu datang kepada kamu, wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam, fahkum bainahum, untuk meminta keputusan hukum, maka fahkum bainahum, maka putuskanlah, maka berikanlah keputusan. Maksudnya tidak jadi satu kesalahan untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan satu-satu keputusan buat mereka. Dan ini berlaku di zaman dahulu, bahawa orang-orang Yahudi kerap juga datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk meminta hukum, untuk menjelaskan kepada mereka hukum, kerana yang memerintah negara tersebut, Al-Madinah pada waktu tersebut, negeri itu adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi
mereka datang meminta hukum daripada Nabi SAW, maka kata Allah fahkum bainahum, maka boleh kalau Nabi mahukan, maka bolehlah untuk Nabi memberikan hukum. Kalau tidak, au a'rid anhum, kata Rasulullah SAW, kalau tidak Nabi boleh tinggalkan. Nabi boleh untuk berpaling daripada i'rad, Nabi boleh paling daripada mereka, Nabi boleh tak nak berikan hukum. Kerana apa? Kerana mereka dah ada kitab sendiri. Kitab mereka Taurat, yang di dalam itu adalah kitab Tuhan kan, maksudnya kitab ahkam, hukum, hakam, panduan daripada Tuhan untuk mereka. Mereka boleh gunakan kitab mereka. Mereka ada ahli-ahli agama mereka untuk mereka bertanya semula. Kalau tak tanya pada Rasul, mereka boleh tanya kepada ahli agama mereka. Baik, jadi ada pilihan pada Rasul, fahkum bainahum au a'rid anhum wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a. Allah SWT ingatkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berpaling daripada mereka, lan yadurruka syai'a, perkara tersebut tidak akan membawa mudarat kepada diri kamu, tak jadi masalah pun. Kalau Nabi SAW tidak putuskan satu hukum untuk mereka, kerana putuskan ataupun tidak, kita lihat ayat lepas. Kemarin kita sebut mereka bukannya nak dengar pun daripada kitab-kitab mereka. Mereka suka yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka suka memalingkan ayat-ayat kalimat-kalimat Allah daripada tempat-tempatnya, an mawadhi'ihi, daripada tempat Allah kata suruh buat, dia tak buat. Contohnya pernah disebutkan di zaman Rasulullah SAW, bila datang orang Yahudi disuruh untuk membaca kitab Taurat mereka berkenaan dengan hukum rajam untuk zina, sampai pada ayat tersebut dia tutup. Nabi arahkan kepada dia, angkat tangan kamu. Maka jelas daripada situ terdapat sebenarnya hukum yang sama berkenaan dengan zina. Orang yang muhsan, yang sudah berumah tangga, dirajam 100 kali rajaman. Jadi itu menunjukkan bahawa mereka itu yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi wa in tu'rid anhum falan yadurruka syai'a, tak jadi masalah, tidak memudaratkan kamu wahai Rasulullah SAW. Wa in hakamta, tapi kalau Nabi nak juga putuskan, wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Kita lihat ajaran Islam. Kata Allah SWT, kalau kamu mahukan untuk memutus, kalau kamu mau putuskan juga hukum buat mereka, fahkum bainahum bil qisti, maka hendaklah kamu memutuskan suatu hukum untuk mereka dengan hukum yang penuh keadilan. Dengan keadilan, bil qisti, keadilan. Kata Allah SWT sambung, innallaha yuhibbul muqsitin. Apa sebabnya? Kerana Allah suka pada orang-orang yang melakukan keadilan. Nah, ini perkara yang penting untuk kita lihat dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita nak ambil ekstrak kan, kita nak ekstrak hukum daripada ayat ini, ceritanya berkenaan dengan Nabi, ceritanya berkenaan dengan orang-orang Yahudi, tapi kita nak ambil pelajaran. Seolah-olah kita melihat begini, kalau kita menjadi orang yang harus memutuskan satu hubungan, satu keputusan, maaf saya. Kalau kita perlu menjadi orang untuk memutuskan satu keputusan, maka pastikan bila kita memutuskan keputusan tersebut, kita putuskan dengan keadilan, dengan al-qisti, keadilan. Kerana apa? Keadilan itu penting. Keadilan itu yang akan menentukan tindak tanduk kita ini benar atau tidak di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun yang kita berhadapan dengan orang tersebut adalah orang yang kita tidak sukai. Mungkin orang yang datang pada kita tak suka perangai dia, kita tak suka akhlak dia, kita tak suka sikap dia, sifat dia selalu menyusahkan kita dan seumpamanya. Tapi bila sampai untuk memutuskan keputusan, kalau dia melakukan perkara yang betul, maka perlu adil. Perlu kita bagi keputusan yang betul. Jangan sampai kita melakukan keputusan yang salah. Jangan sampai kita membuat satu hukuman atau menghukum dengan hukuman yang salah. Baik, itu ayat 42 biiznillah taala. Kita sambung pada ayat ke-43. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tauratu fiha hukmullahi thumma yatawallawna min ba'di dhalik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut taurat. Bagaimanakah mereka mengangkat kamu? Allah Subhanahu wa taala soal balik kepada orang Yahudi ni. Sebenarnya macam mana je orang Yahudi ni boleh mengangkat Rasul untuk menyampaikan atau untuk meminta hukum daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa indahumut taurah, sedangkan bagi mereka ini sudah ada kitab Taurat. Kalau tak ada kitab, kita boleh faham. Orang-orang Arab jahiliah, mereka tak ada panduan agama, dia tak ada panduan agama, jadi songsang kehidupan dia. Apa yang nak mereka buat, mereka cuma mulut ke mulut. Contohnya ibadah haji dilakukan kerana Nabi Ibrahim dahulu melaksanakan ibadah haji. Mereka terus buat tetapi panduan tak ada. Akhirnya melalutlah. Pelaksanaan haji itu jadi tak betul. Apa yang mereka buat ketika tawaf, kata Allah Subhanahu Wa Taala, penuh dengan tepukan dan juga siulan-siulan, nyanyian-nyanyian. Jadi dan mereka bertawaf dalam keadaan yang telanjang bulat. Maka ini adalah satu kesungsangan yang kita lihat dalam agama yang dilakukan mereka. Tapi ini orang-orang Yahudi, wa kaifa yuhakkimunaka wa indahum taurah.
Macam mana mereka nak minta hukum daripada kamu sedangkan mereka sudah ada Taurat? Fiha hukmullah, kata Allah. Allah SWT recognize sendiri, Allah sebut dalamnya kan ada hukum Allah. Bukan tak ada hukum. Kalau kita sebutkan berlaku perubahan di dalamnya kan mereka recognize sendiri yang ini hukum Tuhan. Mana hukum Allah lah katanya kan, seolah-olah begitu kan. Patutnya mereka terimalah. Mereka pakai apa yang ada dalam hukum kitab Taurat tadi. Thumma yatawallawna min ba'di dhalik. Tapi kemudian setelah itu mereka berpaling. Masalahnya kalau mereka nak menggunakan kitab Taurat sekalipun, nanti selepas itu mereka akan berpaling. Berpaling kerana apa? Kerana mereka ini mengharapkan sesuatu yang lebih memudahkan. Anda kalau mengikuti kelas-kelas tafsir kita daripada awal, telah kita sebutkan sifat mereka memang gemar untuk meminta keputusan yang lebih memudahkan. Mereka mengharapkan yang Rasul sallallahu alaihi wasallam akan putuskan dengan keputusan yang lebih mudah. Apabila mereka bertanya pada Rasul, tidak, jawapannya tetap sama. Jawapannya tetap sama seperti Al-Quran. Wa ma ulaika bil mu'minin, dan Allah SWT sebutkan mereka ini bukan orang-orang yang beriman. Mereka cuma mahukan cara bagaimana mereka nak selewengkan, bagaimana mereka nak memudahkan kehidupan mereka. Itulah yang dapat kita pelajari sedikit sebanyak daripada pembacaan kita 42 dan 43 daripada surah Maidah ini. Semoga menjadi cerminan dan panduan dalam kehidupan kita, insya-Allah sama-sama. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 तेरी चावर करता है तू बरकतों से